Assalamualaikum semua. Pagi. Pagi, morning. Apa lagi? Tu je saya tahu. Dalam bahasa Jawa apa pagi? Mak dah pergi pula. Handphone pula. Silent kan? Orang call. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Ana Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita pagi-pagi ni kan, saya duduk dekat pokok ujung sekali. Kucing brown, jangan berak-berak. Suka berak merata ni brown. Saya ada 3 ekor kucing. Yang lagi 2 ekor tu okey lah, sopan santun sikit. Yang seekor ni, ya Allah, dia pernah berak dekat sofa. Sofa dia dah berak berapa kali? 2 kali, 3 kali ke. Tapi bagusnya bila dah kucing berak, bersih gila sofa tu sebab nak cuci, nak bagi wangi kan. Morning Kemarul. Morning Pina Henry. Siapa lagi? Fatin Azhar. Morning Fatin. Waalaikumsalam Aliza Talib. Lama tak bersua dengan puan. Ya, Cahaya Iman. Mari kita bersua pagi ni. Waalaikumsalam Rohayu. Waalaikumsalam Nur Azlina. Waalaikumsalam siapa lagi? Nurul Najihah. Waalaikumsalam Muhammad Azmil. Nur Baiti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak ambilkan gambar saya daripada, bukan saya minta tolong tuan puan, saya minta tolong pembantu saya. Sebab saya jarang live kat pokok ni. Macam cantik lah pula pokok ni. Cantik tak taman ni? Sempat Waalaikumsalam Wan Hafiz. Saya nampak nama mana-mana Arman Sarawak. Waalaikumsalam Nur Suhana Dahari. Waalaikumsalam Ibu Aris. Thank you so much Puan Maria tonton saya pagi ni. Leh dah rentas negeri betul. Leh kita langgar share. Apa tu? Alhamdulillah hari ni dah boleh rentas negeri kan. Waalaikumsalam Tasha hari ni Masya Allah. Rindunya Nurul Izzah. Rindu Nurul Izzah. Terima kasih Nurul Izzah. Nurul Izzah is cahaya kekuatan. Betul tak Nurul Izzah? Sebab dia double Z Izzah. Saya IY Nurul Izzah, cahaya kemuliaan. So kita sama, kekuatan dan kemuliaan insyaAllah. So kita kena jaga diri kita lah supaya sentiasa kuat dan mulia kan Izzah kan. Waalaikumsalam Raudah. Waalaikumsalam Suziana. Waalaikumsalam Azrina. Sebut pasal nama ni, sebenarnya saya nak share sikit boleh? Tajuk dia hari ni, tajuk dulu. Cerita tajuk sebelum saya terlupa. Saya kan suka borak sekali lupa tajuk. TikTok tak pasal. Tajuk hari ni kunci lancarnya rezeki suami ada pada isteri. Tahu tak tajuk? Kan? Nice view. Thank you Najiha. Background macam lukisan 3D. Okay. Thank you so much. Ni dekat taman belakang. Saya nak bagi tahu Epindi. Waalaikumsalam Epindi. Saya nak bagi tahu. Terima kasih banyak Rohayu bagi saya semangat. Saya sentiasa dalam mood, bukan sentiasa, saya sedang dalam mood yang masih lagi down sebab saya punya eczema lah kan. Tapi kalau ada semangat-semangat, kata-kata semangat macam tadi, saya Alhamdulillah. Kak Putri, Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Putri Mayang. Kak Putri pagi ni tengok saya, semangat saya. Pagi Patricia. Waalaikumsalam Mardiah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dapat balik Segamat. Hati-hati Ikin Samad. Balik Segamat. Saya pun nak balik labis lah. Eli Ahmad dah boleh balik Keluang. Yeay. Welcome to Keluang. Keluang ke Keluang. Tajuk Sebelum pergi pada tajuk, nak cerita apa tadi Habislah saya dah terlupa dah ni. Nak cerita apa dah. Aku tak bagi tahu butir-butir cerita tu. Tak ada siapa boleh ingatkan saya. Waalaikumsalam Azrin. Pasal nama. Itulah. Korang dah tekan button share belum sebelum saya cerita? Waalaikumsalam Rohayu Ismail. Ni Mok Suayu ke? Moga lancar amin. Tadi saya dah baca doa belum? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak Ita Fita. Morning. Waalaikumsalam Suri. Terima kasih banyak Cik Ju. Waalaikumsalam. Tok Abah, Datuk Fadilah Kamsah, beliau bagi tahu nama kita ni memanglah yang bagi mak ayah ataupun siapa-siapa yang bagilah, penjaga ke siapa kan.
Tapi sebenarnya nama kita sudah ada di Lauh Mahfuz. Sebab Allah yang memegang segalanya, betul tak? So Allah beri kita nama ni adalah untuk, salah satunya adalah untuk mendoa, supaya orang yang panggil kita tu dia berdoa untuk kita. Contoh kalau panggil Nurul, Nurul ataupun Nur ataupun Izzah. So maksudnya orang tu menyebut-nyebut kebaikan pada nama kita. Apa maksud nama saya? Nur, cahaya. Izzah, kemuliaan. Sebab saya kalau bahasa Jawi, Ain. Saya guna huruf Ain. So orang mendoakan saya, teruslah Izzah, teruslah berperangai mulia, teruslah berakhlak mulia. Mungkin kita tengok, contoh kalau Nurul Izzah, contoh Izzah kekuatan. Sometimes ada orang kata nama kekuatan, tapi tengok macam tak kuat je, macam lemah longlai je. Actually, itulah gunanya nama tu. Bila kita sebut Izzah, jangan ni Izzah, hati-hati. Izzah cepat sikit buat kerja. Izzah laju sikit. Kan kekuatan, kuat, makin kuat doa. Sebab tu penting kita sebut nama yang betul. Kita jangan sebut nama, yelah saya tahu orang Jawa macam saya sendiri ada nama Jawa. Nama Jawa saya Ijah. Sebab orang Jawa dia tak pandai sebut huruf Z. Tak apalah, kita tak boleh lah nak marah orang tua kita kan, datuk nenek kita yang sebut nama kita Ijah. Nama saya lagi lah Ijah Ijut. Teruk nama aku tau. Ijah Ijut, dah Ijah Ijut pula, dah Ijut. Gojah pun ada. Gojah, alang-alang saya kata alang-alang Gojah baik gajah. Saya pada ni masa kita kecil-kecil dulu kan, tapi mula-mula kita marah, tapi bila kita dah actually okey je, tak ada apalah, sekadar buat apa nak marah family kita kan. Kadang-kadang dia nak sebut tu, bila ada sebutan nama-nama manja ni kan makin rapat. Kan, nanti alah rindunya Kak Ijah Gojah. Macam tu nama saya. So korang jangan panggil saya Ijah Gojah kena korang. Saya bagi tahu, saya nak share cerita. Mok Su setuju. Terima kasih Mok Su. Mok Su dia satu kampung dengan kita satu kampung kan. Mok Su belah mak saya. Selalu main dengan Mok Su Ayu ni. Sekarang masa saya dah besar. Ya Allah Mok Su, ingat lagi dulu. Saya ingat, sorry Mok Su. Mok Su dulu saya tengok, ya Allah, selekeh Mok Su kita dulu masa kecil. Sekali bila saya tengok Mok Su dah besar, lawa berseri-serinya. Saya kata dah ada pekerjaan yang bagus kan. Dah beranak, makin cantik. Ya Allah, rezeki kita Mok Su. Alhamdulillah. Happy untuk Mok Su. Berbalik pada tajuk. Nama tadilah. Sebut nama betul-betul. Kan? Jadikan doa. Okey? Panjang lagi sebenarnya Tok Bashar tu. Saya yang terlupa. Saya takut saya salah share sekejap lagi. Dah tekan button share pagi-pagi ni. Kenapa yang tergelak tu saya salah cakap ke? Okey, tajuk hari ni ialah apa saya buat bila saya bagi tajuk tu. Waalaikumsalam Yusmila. Bila saya bagi tajuk tu, saya cakap dengan PA saya, kita nak tajuk apa hari ni. So PA saya dia buat kajian sikit. Dia kata, Puan Izzah, kita share tentang tajuk rezeki suami ada pada isteri nak. Alamak, saya kata, saya tak reti, nanti saya takut Waalaikumsalam Amelia. Amelia, waalaikumsalam babe. Saya panggil dia babe je lah. Dia panggil saya puan lah dalam ni. Poyo lah Amelia. Okay babe, jaga diri babe. Kau tengok aku babe. Bangga aku babe. Waalaikumsalam Nur Aini. Waalaikumsalam Hadiza baking ibu baking di ibunda. De ibunda Waalaikumsalam. Apa yang alamak, saya kata alamak, saya tak reti nak cakap. Seolah-olah macam banyak pula saya buat sampai rezeki saya kan. Oi, salah topik je. Malu Moksu. Alah Moksu tu namanya live. Live mesti kena live. Tapi saya kata tak apalah, saya share sikit-sikit. Even saya tanya tukang kebun saya, Rahmat, betul ke Mat? Suami punya rezeki nak lancar, kena tolong jaga ke isteri, kena apa isteri buat Mat untuk bagi rezeki suami lancar. So tukang kebun saya, Encik Rahmat share, dia kata isteri ni puan, kalau dia cakap pendek-pendek lah bahasa dia lah kan. Isteri ni dia kena selalu doakan suami. Isteri ni dia kena sokong suami. Dia kena support kerja suami. Dia kena duduk dekat sebelah suami, beri kekuatan kepada suami. Itulah saya nak share. Izinkan saya share tuan-puan. Saya harap tuan-puan tak cakap saya ni macam Puan Izzah buat semua tu baiknya. Tak. Benda tu adalah mujahadah. Waalaikumsalam Saripah. Waalaikumsalam Aisyah Jaafar.
apa-apa kebaikan kita buat kat dunia ni bukanlah sebab kita ni baik. Sebab yang paling kuat ialah kerana Allah nak kita jadi baik. Kerana Allah izinkan, Allah pilih kita. Semua tuan-puan pun sama. Tuan-puan yang ada di depan mata saya, Jun Yahya, thank you so much. Waalaikumsalam. Allah pilih kita tuan-puan. Allah juga pilih kita untuk menjadi seorang isteri. Ada seorang lelaki nak naikkan martabat kita, angkat darjat kita menjadi seorang isteri. Dengan akad. Tanggungjawab suami kita ambil dari ibu bapa kita. Ada juga yang Allah pilih untuk tidak berkahwin. Allah Maha mengetahui segala rahsia tuan-puan. So, berkahwin atau tidak, ada jodoh atau tidak, semua itu Allah berikan yang terbaik. Kadang-kadang kita tak tahu pun. Kita tak tahu pun yang itu adalah yang terbaik untuk kita, tapi percayalah, sebab itu Allah ingatkan kita, sentiasalah bersangka baik denganku. Nescaya engkau akan mendapat kebaikan daripada sangkaanmu itu. Waalaikumsalam Abdul Salam. So Allah takdirkan kita, saya menjadi seorang isteri. So Allah tahulah, Allah tahu saya ni ada kekuatan, ada kebijaksanaan untuk jalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri. Apatah lagi Allah pilih Najib Asaduk ni. Actually kalau kita fikir zaman dulu, saya pun tanya adik ipar saya kan, Rizwan, Wan pernah fikir tak Abang Najib akan jadi Najib Asaduk? Dulu diorang jarang guna nama Asaduk tu. Sebab orang ingat Asaduk tu macam nama luar negara, Jerman lah. Macam diorang macam nama Muhammad Najib. Kalau korang perasan, Waalaikumsalam Bazaliza. Kalau korang perasan, tuan-puan perasan, kalau buka balik suami saya punya Facebook personal dia, saya rasa dia belum tutup lagi Facebook tu. Beliau letak nama Facebook personal Muhammad Najib. Tu aja. Bukan Muhammad Najib Asaduk. Waalaikumsalam Nushawaliyah El Zahrah. Bila keyakinan dia bertambah, bila kita nak bina momentum internet, baru kita buat page Najib Asaduk. Nak cakap apa? Nak cakap suami saya, even adik dia sendiri tak sangka, Allah pilih suami saya menjadi seorang Najib Asaduk. Ya, betul Raudah Klasik. Rahsia kehidupan setiap orang adalah rahsia Allah Ta'ala. Apa yang kita perlu buat? Bila kita, tuan-puan pun sama. Ada yang jadi suri rumah. Jadilah suri rumah terhormat. Ada yang bekerja sebagai guru macam saya dulu. Jadilah guru yang pengasih, penyayang, yang memberi berkah, lagi diberkahi. Ada orang jadi tugas dia adalah CEO. Ada yang tugasnya sebagai cleaner. Ada yang tugasnya sebagai tea lady. Jadilah tea lady yang paling sedap membancuh kopi dan teh-o. Sehingga semua bekerja dalam syarikat, tuan-puan. Ingat, kalau teh kopi, Kak Limah ni paling sedap. Gantilah orang lain pun rasa dia tak sama. Kan? Kasih sayang tu mengalir. Waktu orang minum kopi, minum teh, Kak Limah. Kalau ada Kak Limah dah ni, minta maaf lah, saya bawa contoh saja. Waalaikumsalam Oh My Kalsum. Nah, saya nak cakap apa? Walau di mana pun Allah letakkan kita, buatlah yang terbaik, dan cara buat yang terbaik senang saja. Kan banyak cara yang nak jadi yang terbaik kan? Banyak tip kan? Kalau korang Google pun sekarang kan, ilmu Google lah nak jadi yang terbaik. Ketua terbaik, pembantu kopi terbaik, apa lagi? Guru terbaik, suri rumah terbaik, banyak. Tetapi saya percaya dan saya yakin. Waalaikumsalam Nur Fasihah Abdullah. Waalaikumsalam Ramli Jazli. Saya cuba mata saya nampak tu menjawab salam tu. Beri dengan penuh kasih sayang. Didik diri kita, penuhkan hati kita dengan kasih sayang kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk Allah Ta'ala. Nescaya, kan saya dah share sebelum ni, siapa yang menyayangi dan banyak mengasihi, Allah dan penduduk langit akan mengasihi kita. Tak kira siapa kita. Dan apa saja yang kita buat akan mengalir kasih sayang tu kepada orang di keliling kita. Hajar, waktu saya sayang awak, dapat rasa tak? Hajar yang kena. Hajar baru kerja dengan saya sebulan lebih. Adalah rebel-rebel saya, dia tahulah kan. Ada penyimpan moho-moho besar. Waalaikumsalam Nur Hayati. Waalaikumsalam. Selamat pagi Fatimo Nyawai. Fatimo Nyawai, nama unik. Daripada mana? Sabah Sarawak ya? Ke?
Daripada mana? Share sikit Puan Fatimo. Waalaikumsalam Tina Prima. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak yang share. Terima kasih banyak. Bila kita buat sesuatu dengan penuh kasih sayang, termasuklah bila kita jadi isteri, bila kita jadi ibu, bila kita jadi menantu, bila kita jadi anak, kakak ipar. Kan, saya tak ada adik. Saya tak ada adik ipar. Yes, saya ada kakak ipar seorang. Aku marah ayah kat aku kan. Saya ada adik ipar. Kita didik diri kita, kita jadi manusia yang penyayang. Hari ini, Waalaikumsalam Jo Kristina. Hari ini, family kita ataupun kita baru berkahwin tuan-puan baru berkahwin kan, kita bawa bawaan diri kita dengan penuh kasih sayang, tapi keluarga mertua kita tak nampak benda tu, ipar dua kita tak nampak lagi benda tu. Yelah, manusia bukan senang nak percaya manusia lain dalam masa yang singkat tuan-puan. Ini pengalaman saya sendiri kan. Sebab itu saya bincang-bincang semalam dengan saya punya biras, dengan saya punya ada isteri manager datang rumah. Saya cakap, setuju ke tak setuju, benda paling utama kita buat, Waalaikumsalam bunga teratai, adalah bertahan. Jadi manusia kena bertahan. Bertahan untuk hidup. Bertahan dengan perjuangan. Bertahan dengan kekuatan. Kemuliaan hidup. Kasih sayang. Selamat pagi. Waalaikumsalam Mona Sheila. Allahu Akbar. Cinta tanpa syarat. Betul. Cinta tanpa syarat itu memang cinta paling sejati adalah cinta seorang ibu kan kepada anak dia. That's why kita kena sedar. Suami kita ada ibu. Dan tentulah walaupun sebanyak mana pun kita sayang suami kita kerana Allah, kita kena lebih sedar ibu dia. Ibu suami kita lagi sayangkan anak mereka. Lagi sayangkan suami kita. Dan cinta mereka tanpa syarat. Kita kadang-kadang dengan lemah imannya, kan? Suami kita tak nak bagi kita gelang, kita merajuk. Suami kita tak nak belikan kita aiskrim, kita dah merajuk. Sebab aiskrim je. Apa saya lupa Dunkin Donut. Dunkin Donut semalam. Puan dah berapa lama kahwin? Oh, Puan Huda. Saya baru 13 tahun, Puan Huda. Saya cerita ni pengalaman saya selama 13 tahun sahaja. Doakan saya nanti kita pergi ke 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kan? Boleh saya cerita? Kan, saya tak boleh nak cerita rahsia-rahsia besar sebab tak sampai lagi macam orang-orang besar yang lain. Macam mak ayah kita yang lain yang dah bertahan dalam perkahwinan selama 30 tahun, 40 tahun. Mak saya sendiri dah selama 41 tahun. Kan, rahsia-rahsia besar orang-orang besar. Saya panggil orang-orang besar ni bukan orang besar yang anda sangka kan. Orang-orang besar pada saya adalah orang-orang tua yang dah banyak pengalaman. Saya sangat, semua orang tahu kan, saya sangat suka tentang pepatah orang tua. Waalaikumsalam Marsinah Zatus. Apa tadi saya dah cakap tadi? Tolong ingatkan saya. Bertahan dengan kasih sayang. Betul. Saya bincang dengan saya punya, yalah, saya suka berborak-borak, saya tanya kan. Betul tak kita kena bertahan? Sebab berlaku banyak perceraian. Tak silap saya lebih 70,000 kes perceraian. Seingat saya, maaf kalau saya silap, 70,000, lebih 70,000 kes tu adalah tahun ni ke tahun lepas. Tolong tengok statistik kalau kalian, Hajar tolong tengok statistik. 70,000 kes perceraian tu dari tahun berapa ke tahun berapa? Ke dari bulan berapa ke bulan berapa? Sangat banyak perceraian. Mereka itu memang Allah dah takdirkan, Allah dah uji. Dan Allah izinkan perceraian berlaku. Mungkin itu lebih baik bagi mereka. Tetapi yang kita nak sebut ialah sekarang ni bertahan atau tidak. Kan? Contoh pengalaman saya, nak dengar cerita tak? Saya kahwin dah 13 tahun. Kalau nak cerita pengalaman perkahwinan, dia tak mudah. Saya kira bukan saya saja. Saya kira tuan-puan pun yang berkahwin, tak ada perkahwinan yang mudah. Sebab itu kalau korang perasan, bila kawan-kawan kita kahwin, anak-anak saudara kita kahwin, kita akan cakap sabar banyak-banyak ya. Dulu saya pun terima nasihat tu. Berkahwin kena sabar, jadi isteri kena sabar. Kita tak suka perkataan sabar tu tau. Seolah-olah kita rasa macam, alah macam aku tak sabar. Sebenarnya, betul. Tiada nasihat yang paling ulung melainkan perkataan sabar. Untuk seseorang yang dah berkahwin ataupun seseorang yang baru berkahwin. Kerana alam perkahwinan, kalian tengok saya penuh kemanisan. Tengok saja. Kan? Hakikat sebenar tu, kita, saya, Tuan Najib melalui,
Hakikat sebenar perkahwinan tuan-puan hanya tuan dan puan, tuan dan suami isteri, puan dan suami saja yang tahu hakikat perkahwinan tu. Dan siapa setuju dengan saya, tiada perkahwinan yang mudah. Saya sendiri, waalaikumsalam Ummu Huwais, tak apa, terima kasih banyak masuk. Kalau kita nak cerita kat orang, apa guna tuan-puan? Oh, perkahwinan saya penuh pancaroba, penuh cabaran, penuh ujian, gini gitu, gini gitu. Tuan-puan, kita nak cerita kat orang pasal ujian hidup kita, orang lain punya ujian pun berat tuan-puan. Kan? Allah sebab itu Allah kata, Allah sangat suka hamba dia yang kuat. Betul Allah kata kuat tu pada menahan amarah. Kan? Dalam perkahwinan pun macam-macam amarah yang keluar kan? Betul lah. Kuat itu Allah suka hamba dia yang kuat. Allah suka hamba dia yang bertahan. Allah suka hamba dia yang ujian sikit bertahan. Berdoa pada Allah. Bukan cerita ke orang. Ya aku ada problem dah. Sekali dua boleh tuan-puan. Sekali dua kita nak cerita pasal kesusahan kita, ujian kita, boleh. Sebab mungkin kita tak dapat nak tahan sangat. Kita nak kena luahkan juga supaya kita tidak menjadi orang gila. Betul tuan-puan. Ujian yang berat kadang-kadang akan menjadikan kita seorang gila. Ujian perkahwinan adalah ujian yang paling berat sebenarnya. Apabila orang telah berkahwin. Mana nak jaga, mana sebelum ni dia jaga ibu bapa dia saja. Sebelum ni syurga seorang anak perempuan adalah kepada ibu bapa dia. Bila dia dah berkahwin, syurga dia dah berpindah kepada suami dia. Kita kena ingat, suami kita ada ibu bapa. Suami kita ada adik-beradik. Dan perkara itu tak senang tuan-puan. Apa yang kita ada hanyalah kekuatan, kebijaksanaan. Sebab itu Allah bekalkan kita dengan Al-Quran dan hadis. Saya cuba baca Ya betul. Semua rumah tangga ada ujian. That's why saya suka cakap sekarang. Sebab okeylah kita dah konon-konon dah senior lah konon-konon. Pada baru 13 tahun je kahwin. Senior lah kat adik-adik yang baru kahwin kan. So kalau diorang ada macam Kak Ngah, Kak Izzah, macam tu ngadu kan. Apa Puan Izzah, saya akan terima, saya akan faham. Alah kesiannya stres Tak apa. Kita cool dulu. Nanti bila dah habis marah, kita bincang sikit apa benda yang kita boleh buat sikit-sikit kan. Buat muka comel ke dengan suami, minta maaf kan, contoh. Tapi saya sangat suka gunakan perkataan ni, universal. Ini adalah problem universal. Bila problem universal, bukan saja problem rumah tangga ni berlaku di dalam Malaysia. Tak. Sesiapa sahaja yang berkahwin duduk dekat Singapura ke, Brunei ke, Indonesia ke. Kak Putri setuju tak? Ujian dalam rumah tangga adalah universal problem. Kan? Maksudnya normal. Dekat UK ke, dekat negara Arab ke, sama. Berkahwin akan ada ujian. So kita kena matangkan diri kita, kena anggap okey ini adalah ujian universal. Bukan ujian saya seorang. Ini adalah kalau kita dah buat salah, okey, ini adalah kesalahan universal. Bukan saya buat salah sebab saya jahat, bukan. Kita jangan selalu downkan diri kita. Apalah aku ni jahat ke? Aku ni jahat sangat ke? Aku tak jangan. Kita kena bercakap dengan diri kita, Izzah, insya-Allah aku yakin. Bila sangat aku yakin tu cakap dengan roh kita. Aku yakin engkau baik, Izzah. Aku yakin Allah sayang kau, Izzah. Aku yakin kesalahan yang kau buat pada suami ni kau tak sengaja, Izzah. So kalau kau tak sengaja, pergi minta maaf, Izzah. Dia kena banyak cakap dengan roh. Kita sedang bercakap dengan roh kita. Yang bercakap ni fizikal kita, jasad kita. Allah izinkan semua bergerak ni. Kan bila kat badan masyarakat tak boleh bergerak dah semua ni. Sebab itu selagi boleh bergerak tuan-puan, selagi Allah bagi mulut, bagi lidah boleh bercakap, maka bercakaplah yang baik-baik. Dan sampaikanlah yang baik-baik. Yang Rasulullah tak bagi ialah bercakap yang buruk-buruk. Tentang apa-apa yang buruk. Lebih-lebih lagi tentang orang lain. Sebab nanti nak minta maaf payah. Kan? Betul. Ni Pak Sumit Wali di Kedah. Saya suka share daripada Puan Amelia. Babe, thank you babe. Isteri solehah itu adalah isteri yang sangat bersabar dengan suaminya. Lebih-lebih lagi jika isterinya pemabuk. Salah tu babe. Jika suaminya pemabuk, kaki pukul dan isteri bersabar. Itulah isteri solehah. Betul. Saya banyak dapat soalan dan saya takut dengan soalan ni. Puan Izzah, suami saya kaki pukul. Takkan saya tak ada hak nak minta cerai?
Saya nak nasihat pun saya takut. Sebab pertama saya memang sedar saya sepatutnya letakkan diri saya di kasut orang yang bertanya itu. Betul. So, kalau saya letakkan diri saya kat tempat saya sendiri, saya tak faham orang yang tanya tu. Sebab suami saya bukan kaki pukul. Tetapi kita kena sedar, di luar sana pelbagai ujian terhadap rumah tangga yang lain. Kaki pukulnya, pemabuknya dengan tak sembahyangnya. Cukuplah saya kata, puan-puan, jom kita cari kekuatan melalui sirah. Boleh sebut Sayyidatina ke? Asiyah. Sebut Asiyah saja nama dia. Sebut Asiyah. Kekuatan daripada kisah Asiyah, isteri Fir'aun. Isteri lelaki yang paling dalam tempat dia dalam neraka. Isteri dia adalah, seingat saya, Ustaz Wadi Anwar Share. Waalaikumsalam Nur Ashikin Abdul Hamid. Ustaz Wadi Anwar Share, beliau adalah presiden keempat di syurga. Asiyah. Allah uji dia dengan ujian berat seorang suami, di mana suami dia sangatlah kejam. Saya pun baru tahu rupa-rupanya Asiyah meninggal disebabkan dibunuh oleh suaminya sendiri dengan dihempapkan ataupun diletakkan batu di atas kepala Asiyah. Bukan letaklah, saya rasa hentak. Dihentakkan batu di atas kepala Asiyah sehingga Asiyah meninggal dunia. Itu Asiyah, tuan-puan. Nak cakap apa? Kaki pukul. Firaun semua ada. Arak. Bunuh orang. Bunuh bayi. Semua ada pada suami dia. Tapi itulah kisah Asiyah. Kesabaran Asiyah. Itu namanya wanita solehah. Dan tempatnya adalah tempat yang paling tinggi. Kenapa ia paling dalam? Sebab Firaun memang lelaki yang memang masuk ke neraka, yang dia memang penghulu segala neraka, Fir'aun. Tetapi Allah Ta'ala nak ajar kita, begitu Asiyah ni, Allah Ta'ala pilih. Wanita nak kuat, tengok Asiyah. Okey, suami pula, kalau ada suami dalam ni, saya meraihkan para suami. Kan, suami nak kuat, kena tengok siapa. Tak adalah cakap, apalah isteri aku ni, kenapa isteri aku ni kuat bebel, kenapa isteri aku ni garang, macam queen control Tuan Najib, isteri Tuan Najib queen control ke Tuan Najib? Tuan Najib Sayang, nak sapu kat mana? Kat mana nak menyapu? Saya tukang kebun puan, cik puan. Ke berkebun ni Tuan Najib? Saya nak sapu sampah. Dah datang dah berpeluh. Kat lubuk kapet. Exercise. Tak, sayang, kalau isteri queen control kena sabarlah kan sayang. Saya dah. Bukan cari lain ke sayang? Tak, pomsen nanti 250 kalori terbakar. Kurang 50. Patut kena 300. Okey sayang, kita kat sini lah, kita berswap kat sini. Siapa bagi star tu? Thank you. Tak sayang, ambil cerita pasal rezeki suami. Suami dah ada depan mata, senang aku nak cerita. Sayang, betul ke rezeki suami tu ada pada isteri lah? Dia macam ni, Allah Ta'ala macam saya cerita macam ni. Beras kita beli. Rumah kita perlukan tenaga elektrik tu. Sebab kalau dia macam ni tau, kalau kita pergi Indonesia, contoh macam pengalaman saya pernah pergi Jakarta, kita pernah menghadiri Maulid Akbar di Jakarta kan, di rumah Habib. So dia cakap, dia macam ni tau, kat sana dia tak macam Malaysia, tenaga elektrik dia bagi je, ikutlah. Tapi pun ikut macam gitu juga, ada yang one phase, ada yang three phase. Betul. Kalau rumah yang besar, dia perlu 3 phase. Kalau 1 phase, dia akan short. So kalau kat Indonesia, macam kalau dia nak buat event ke, dia nak buat kenduri kan, dia kena request lebih. Macam TNB lah. Tenaga elektrik. Bibik saya cerita. Berhad Jakarta macam ni, minggu depan kita ada kenduri, nanti bagi supply lebih sebab kita ada ramai orang nak pakai elektrik. So dia kena minta lebih. Maksudnya apa barang, apa device tu kena lebih. So sama juga dengan kita. Kalau kita purpose kita hanya nak untuk kita je, contoh kita cari rezeki tu untuk kita je, suami. Untuk kepentingan diri je, aku nak tukar sport rim, aku nak beli tu ni. So keperluan kita tak besar. Jadi Allah Ta'ala akan bagi supply sikit je lah, kecil. Tapi the moment bila kita ada banyak benda yang kita nak supply, macam kita untuk orang rumah kita, untuk keramat hidup, untuk mak ayah kita, untuk nak hantar mak ayah pergi haji, untuk anak-anak bersekolah, adik-beradik. Lepas tu lebih besar lagi, nak bantu kita punya tim, nak bantu anak-anak yatim sekeliling, jiran tetangga, kena tengokkan juga adakah mereka ni okey ke tidak. Jadi Allah Ta'ala, dia ni perlukan, dia ni ada banyak orang kata pekakas. Tak apa. Ibarat macam, dia ada banyak pekakas.
So dia perlu dialirkan, disupply dengan tenaga elektrik yang besar. Betul. Jadi sama juga dalam kalau rumah Rezeki. tangga, kita kan dah pernah, saya sendiri pengalaman melihat ramai kawan-kawan ada yang memimpin rumah tangga secara tradisional, cara Ortodok, sayang. ortodok, macam tak boleh bagi tahu orang rumah apa kita ada. Tak boleh, beras kita beli. Kan. Ada yang, Yang saya masak pernah orang rumah saya yang masak. jangan follow apa ni. Allah, pasar muka. Saya daripada kurus Okey, lepas tu ada yang macam stokin pun isteri yang kena pakaikan. Ada yang saya pernah jumpa, dia balik rumah buka kasut, dia panggil orang tengah-tengah malam ni, dah lah balik lambat ni, pergi buat sale kan. Kita orang dulu buat sale. Lepas tu dia macam dia panggil wife dia, "Mai sini, turun. Tengah malam ni pukul 12 ke pukul 1 pagi." Semata-mata untuk tolong bukakan stokin dia. Saya kata, Masya Allah, saya kata, na'udzubillah lah. Masa tu saya macam Masa tu saya belum kahwin. zaman kan? bujang kot. Lepas tu saya kata, aku kalau kahwin lah kan, aku tak akan buat macam ni. Selamat berkahwin dengan sayang. Ehsan Wil, pukul 1 pagi, isteri tu dengan jaga anak kecil. Kemudian kau balik dah lah lambat. Kemudian nak kena bukakan stokin pula. Masya Allah. So sebagai suami, perlulah ada ihsan. Kan? Perlu dah ada ihsan. Kalau bujang pula, selalu tanya saya bujang. Kalau orang bujang, macam mana kita nak tahu adakah dia bakal menjadi suami yang bagus atau tak? Meh, nak saya bagi tahu? Macam tak nak je. Rahsia besar. Ha. Sayang okey tak? Boleh. Ni Macam bersalah. mana kita nak tahu seorang yang bujang ni tadi, adakah dia boleh jadi suami yang bagus ataupun tidak? Alah, tak ramai nak tahu tak dia belanja love ke, share ke apa ke. Orang ni memang. Tuan Najib dah datang ke dia lah belanja love. Tak, sebab benda ni relate kepada bisnes. Keberkatan kita cari rezeki dalam bisnes. So dia macam ni, lelaki yang baik, yang bagus, walaupun ketika tu dia adalah bujang, adalah orang yang menjaga mak dia. Kalau dia boleh jaga mak dia dengan baik, dia update pada mak dia, dia bercakap dengan mak dia apa dia rasa, apa cabaran dia, apa yang dia rasa mungkin nak dengar luahan hati mak dia, sebegitu rupalah dia akan buat pada isteri dia nanti. Tapi kalau orang tu daripada awal lagi tak jaga mak dia, contoh macam itu, ada setengah orang kan sayang dia baru kahwin. So yang isteri ni macam sebab dia jealous mungkin dengan suami dia melebihkan mak dia, mak mertua dia, dia jadi jealous sehingga menyebabkan dia mula macam nak menarik suami dia tadi, hanya tengok dia je. Abang, tak boleh. Mak abang tu abang dah membesar dengan dia dah pergilah banyak lama. kali. Dah lama banyak kali abang pergi rumah dia. Abang kena tengok saya je sekarang. Bawa jalan-jalan. Dengar sini wahai wanita, kalau you baru berkahwin macam tu, bila suami dia tadi you menarik dia, tarik dia daripada memberi perhatian pada mak dia, tak lama lagi you are the next. Ya. You boleh minta nombor. Giliran saya bila? Sebab kita sepatutnya sebagai seorang wanita, seorang isteri, dia yang kena. Walaupun kadang-kadang kita mungkin ada rasa cemburu sebab mungkin suami tu memberikan perhatian pada mak dia. Ya, ada. Saya ada. Sebab wanita macam tu, itu fitrah. So kita kena menahan perasaan tu dan make sure memang suami ni kena jaga mak dia. Betul. Sebab lagi dia jaga mak dia, lagi dia sayang mak dia, lagi dia sayanglah isteri dia. Lagi kalau isteri dia suruh suami tu jaga mak dia. Dan saya Tengok terima kasih lah selalu kadang wife terima saya, kasih. Puan Nizam selalu ingatkan, "Bang, ni patut kita dah pergi melawat mak ni petang ni." So kita pergi sebab melawat. saya perempuan kan, saya pun mak kan. So saya bersyukur sebab tapi nak berada pada situasi macam tu pun kita mengambil masa. Ambil masa. Bukanlah kita terus bagus tak. idol Kita lu. manusia biasa yang Nampak tak lemah, aku? lemah imannya. Jadi side-side ni. So janganlah ingat kami ni perfect tak. Kami pun ada banyak juga dulu kecelaruan. #jiwa kacau. #jiwa bergelora. Hashtag #lautan gaduh. mana tidak dilanda ombak. Tapi kalau laut tak ada ombak bosan juga. Kan sayang? Kalau mandi laut, tiba-tiba mandi laut macam dalam swimming pool, tak bergelora, tak ada apa-apa. Sayang, isteri tu memang Macam? tugas dia kadang-kadang ajak suami bergaduh kan sayang? Memang sengaja kadang dia bina ombak. Sengaja. Kapten kapal yang bagus adalah kapten kapal yang dah lalu berapa ombak dalam hidup dia dan dia boleh handle benda tu. Oh, dia boleh settle masalah, bantu orang lain. Kan? So sebab tu lah kita kata isteri kalau yang baru Ambil berkahwin, nombor apa? orang yang dah lama Mudah. pun, you all kena make sure suami ni menjaga mak dia. Kalau dia jaga keramat hidup dia, dia akan jaga Ya, kifarah you Julia, all, betul. isteri, dia akan jaga anak-anaknya, dia akan jaga semuanya. Okey? Saya juga nak ucapkan selamat merentas negeri. Hari Tapi ni. dengan sini, hati-hatilah, hati-hati. Walaupun dah boleh, Cameron. tuan-tuan, dengan sini. Walaupun dah boleh, kita takut juga sebab ada anak murid kita yang baru 4 orang kena COVID positif walaupun semua dah double vaksin. Innalillah. So saya nak nasihatkan Semoga juga, sihat. relax dulu. Kalau tidak perlu keluar, relax dulu. Tugas you all ni peniaga. Saya nak cakap selamat merentas ke hati pelanggan dahulu. Sayang ada share. Merentas ke hati pelanggan tu, kita tak perlukan pun pergi mana-mana. Duduk je. Share apa tu? Ni ada tanya soalan, macam mana kalau parents tak ngam dengan anak-anak, jadi anak-anak tu tak rasa nak sharing apa pun. Kita pun rasa juga kan sayang, tapi benda tu berubah kan? Yes, betul. Dia kena bertahan kan sayang? Dia macam ni, mak ayah kita ada
ada rezeki dia dalam pendidikan. Ada cara dia dibesarkan. Dahulu mungkin agak tradisional. Betul. Keluarga yang orang Melayu ni, dia memang kurang loud. Dia kurang voice out. Dia kurang nak bercakap. Dia kurang Banyak expression. pendam. Itu keluarga Melayu. Termasuk saya. Betul. Tetapi kita ni anak-anak macam ni, you all dah dengan live. You all dah belajar. You all pula dah berniaga. So you dapat banyak ilmu daripada kami ke daripada mana, tak kisah. Ilmu yang inilah Allah Ta'ala bagi kat kita supaya kita yang mengubah suasana. Betul. Saya dulu mak saya memang penyenyap. Mak saya memang jenis bukannya orang yang orang kata sebab ibu tunggal. Tekanan hidup berbeza. Sekolah sampai darjah 5 sebab atuk saya dulu cakap orang perempuan tak payah sekolah tinggi-tinggi. Zaman dulu kan. Walaupun mak-mak kita dulu ni pandai. Tetapi sekolahnya hanya sampai darjah 5. Tetapi kita tahu mak kita ni orang yang pandai, bijak. Betul. So, kita tahu bahawa apa ilmu yang kita dapat. Yang tu kita ubah. Kita mula macam ziarah mak, tanya khabar, ajak dia bercerita. Saya belikan mak saya handphone supaya dia boleh tengok internet, tengok YouTube, belajar dengan Layankan ustaz. je mak-mak nak apa. Supaya dia terdedah dengan the new knowledge, the new era, new trend. Tak, mak ayah kita new ways. tuan-puan, dia takkan minta tau benda yang kita tak mampu tau. Betul. Kan tadi saya kata kasih ibu bapa kepada anak dia, kepada suami kita, kepada isteri kita adalah kasih sayang paling sejati. Dan dia akan perasan lah kalau dia nak minta apa-apa, dia teringin, dia akan tangguh dulu. Tu mak tu mak punya kasih sayang tu. Betul. Dan kalau dia tampak, kadang dia nampak suami dah belikan isteri itu, belikan isteri ini, dia mulalah minta. Normal lah tuan-puan. Belikan je lah mak-mak kita, mak ayah kita kot. Kan? Betul. Saya pun suami bagi abang Gilah layan, belilah mak nak apa, nak ni belikan sebab saya pun dapat. Sometimes kadang-kadang ada waktu yang mak kita kadang nak keluar dengan kita je. So saya Bagilah. lain lah, mak nak pergi mana? Mak nak pergi Pontian, mak nak pergi mana? ke, Biasalah JB kalau ke. Pontian je mesti nak ikan bilis. Walaupun Saya beza kirim. dia, beza dia RM2 dengan kat keluar. Kita boleh kirim je. Okey. Tapi sebab mak kata mak nak juga pergi Pontian, tak apa, jom kita pergi. Kita bawa lah. Kita anggaplah mak tu nak borak dengan anak lelaki Tapi dia. bukan apa, Bagilah kadang dia chance. ingat menantu dia dah tanya, Izzah nak kirim apa-apa kat mak? Kiralah Kasih bawang mak. besar, Mak dah bawang kecil, bawang putih. Segala bawang lah. Jangan membawang aja. Kan? Jadi itu benda yang Keserasian tu yang kan berlaku. sayang, dia bukan berlaku sekelip mata sayang kan? 10 tahun. Dia kena salah seorang sabar, especially kita sebagai menantu. Dalam perkahwinan kena sabar untuk banyak-banyak. memahami saja, nak memahami dan nak dapatkan Oh, synchronization. yang itu menangis. Lebih kurang 10 tahun lah. Menangis tuan-puan. So, you dah ada timeline Normal, lah. Jadi kalau baru kahwin 8 hari tu janganlah pelik sangat. Baru kahwin Apatah sebulan. lagi 8 bulan. Apatah lagi kau 80 hari. Paling-paling pun Kan, 10 janganlah. tahun lah. Janganlah 10 macam tahun. menyesal kahwin kan. Keluarga mertua. Janganlah, jangan. Tak adalah kita kahwin dengan pasangan yang Kita memang orang 13 tahun. sempurna. Tak ada. Tak ada, lag. Jadi bukan itu benda. Sayang, pujilah benda, sikit sayang. Tadi apa rezeki sayang tu bertambah-tambah tu sayang. Tadi dah puji. Lagilah sayang. Lagilah ramai dengar ni sayang. Bagilah chance sikit. Dulu saya fikir macam ni. Yang saya sambung cerita tadi yang buka stokin sambungan macam ni. Alah. Kawan-kawan macam ni, dia tak nak bagi tahu wife dia ada duit ke tidak, kan? Dia ada berapa banyak, sebab dia risau, dia kata alah nanti aku bagi tahu wife aku ni sibuk nak duit aku. Dia sangka buruk. Dia sangka buruk. Padahal sebenarnya kalau Ramai kita bagi tahu pun sebenarnya kalau wife kita faham tentang isteri kita, macam Umar saya faham apa yang kita nak belanja, apa yang kita nak guna, and apa yang something boleh ambil untuk reward dia akan faham. So setiap kali bila saya belikan apa-apa barang yang dia nak, saya akan tanya apa dream dia, impian dia. Setiap kali itulah rezeki tu bertambah-tambah. Habis. Dia macam baling bola, macam kita main squash, kita bagi kuat, kita baling ke dinding, kita lawan top, lagi kuat dia mantul balik. Tak. Okey, saya bagi contoh. Contoh nak beli barang macam tu. mahal kan. Saya akan cakap suami, tak apa bah, nanti Allah ganti, nanti Allah ganti. Actually tu doa tau. Banyak tak Allah ganti sayang, banyak Betul, kan. terlalu banyak kan. Thank you. Boleh sayang. minta lagi tak? Minta lagi, thank you. Saya sedia menerima. Saya sedia. Okey. Tak saya kenakan suami saya je. Dah banyak lah suami saya bagi kan. Tak cukup-cukup kan. Apa pun Izzah ni kan. Cuba siapa lagi nak apa-apa nanti saya tiba. So kalau lah dia Thank you, macam babe. ni. Kalau kita tengok nampak pasangan kita kan, tak kira lah suami ke isteri yang berniaga, bila dia bagi kita sesuatu, kita macam lagi doakan dia. Appreciate, support. Sometimes kadang-kadang bila kita ada isu ke dilema ke whatever, Betul. sentiasa fikirkan tentang apa kebaikan dia dah buat. Kebaikan dia bagi. Sebab kalau kita fikir tentang buruk, memang banyak buruk. Macam saya kan, Banyak. macam abang banyak Oh, sayang banyak buruk. Ya Allah, banyak buruk. Tak insaf-insaf. Tak sempurna. Banyak benda kan. Muka tak semestinya sempurna. Okay, tapi banyak benda yang kita kata, saya cakap dengan wife saya, tak apa, yang penting saya sentiasa menyatakan, abang sentiasa menyatakan,
kesediaan untuk nak improve? Banyak. Terima kasih sayang. Tadi saya sebut bukan tadi saya sebut ni kan? Apa lagi sayang? Yusof Tayyub. Yusof Tayyub. Alah setakat korma Yusof Tayyub. Boleh abang belikan 10 kilo sekejap lagi. Habib. Habib tak ada sebut. Habib. Tak ada. Dia sebut Yusof Tayyub tadi kan? Bukan Yusof Tayyub kan? Yusof Tayyub boleh. Okey, tuan-puan jangan kedekut dengan isteri tau tuan-tuan jangan kedekut dengan isteri. Isteri pun kalau berniaga pun jangan kedekut Tapi juga. kan sayang, Kalau suami kata suami tu macam bekerja bantu dia pun sama juga. Isteri pun kena sama-sama support lah, sebab masing-masing pasangan ni ada keluarga yang dia bertanggungjawab. Jadi dia perlukan sedikit belanja sara hidup untuk dia pun nak improve sekeliling dia. Ya, saya sangat hargai bila suami saya pemurah dengan keluarga saya, dengan mak ayah saya, adik-beradik saya. Kadang belanja makan ramai-ramai, kita tahu harga dia kadang-kadang beribu. Ya Allah, bila suami buat hal, kita akan fikir tahu benda tu. Buat hal? Bukan sayang, bukan buat hal sayang. Kalau sayang abaikan kerja banyak sangat workaholic kan. Itu je lah buat hal saya. Kawan saya cakap, saya ni skema. Kawan saya kata Najib ni skema, paling jahat dia pernah buat kat kelas, tak bawa pen pergi sekolah. Tu je. Sayang jangan buat jahat lain tu je dua. sayang. Satu tak bawa pen, kedua tak bawa baju PJ. Sebab saya simpan duit baju PJ untuk saya ber-PJ sekarang. Kaki bangku. Saya dulu tak PJ sekolah, saya PJ sekarang. Ya Allah, nak tengok Najib main bola. Kita duduk tepi, kita gelak. Saya memang suka duduk tepi, saya gelak. Laki aku. Sayang, abang sedar aku ditakdirkan bukan jadi pemain bola, kau tidak kan. Bukan main bola dengan tim Ronaldo kan. tak boleh cari makan. Biarlah saya cari makan benda lain, niaga. Ronaldo main bola. Setiap orang ada lebih kurang kan. Tak yalah sebab suami kita tak pandai bersukan, suami kita lembek, tak panggil lembeknya dalam bersukan. Takkan benda tu pun nak jadi isu tuan-puan. Takkan benda tu pun nak guna mulut kita nak sakitkan hati suami kita. Tak payahlah rugi, nanti tak lagi Habib. Okey. Okey sayang, kita dah lambat. Kita dah lama. Oh, dah lama Kita dah lama rasanya kan. Tuan-puan semua okey tak? Thank you so much yang join, first time join Ija Rahim. Thank you. Apa yang penting apa yang kita boleh berikan ni, bantu ni adalah improve your life. Improve you all ni boleh berjaya dan apa saja. Kita pun tak mau ni bukan motivasi tau. Sharing. It's not motivasi. This is just sharing experience, apa yang kita dah lalu, apa yang kita perhatikan kepada orang. Apa yang Saya Nazaria, jarang nampak Najib Asaduk chill time live selalu serius. Ini tidak adil. Sabar. Ini tidak adil ni. Actually, itulah cara suami saya menghargai saya. Bila saya ada je, dia kena jadi macam meraihkan. Sebab saya ni jenis bengong sikit. Itulah kadang melayan kebingungan ni kan. Bang, lapar lah bang. Okey, nak gimana? Nasi kandar. Penang. Nasi kandar mana Penang? Okey, pergi bungkus baju, masuk beg dengan anak-anak sekali. Petang tu juga lepas asar, masa tu orang Gaby. Lepas asar juga saya start kereta. Dan kita turun daripada pukul 5 petang. Dan kita sampai Penang kat pulau tu 11 malam. Betul-betul nasi kandar beratur tu buka. Clear. Tu memang kerja gila kita orang lah. Itu bila zaman-zaman Nak buat lagi. Zaman-zaman yang anak kita pun sayang, tak ada sekolah. zaman sayang. Zaman sekarang pun boleh buat sayang. Oh ya ke? Sekejap lagi pun boleh. Tak boleh tengah diet. Saya dah bagi seeding. Oh nak diet ni. Boleh lah, saya kena intermittent fasting. Strawberry sayang. Saya intermittent fasting. Saya last makan semalam pukul 7. So saya hanya akan makan dalam pukul 2 petang. Kita bergaduh ni. Sometimes kadang-kadang saya makan pukul 5 petang. Saya memang intermittent. So saya tak sarapan All the best to us. Intermittent. Doakan saya yang menang. Okay? Sama saya dah banyak sangat menang lah. Kalau bergaduh, kalau berlawan dengan saya kalah je seumur. Bagi saya menang bagi saya kurus. Okay tuan-puan. Terima kasih banyak. Sayang, hi bye-bye lah for the last word. Okay, so itu je lah harap-harap. Apa ilmu yang you all dapat ni, jangan lupa dicatatkan. Ambil macam 2-3 poin yang you rasa, oh ni aku belajar pagi ni yang berikan aku ini yang memberikan aku macam apa action plan aku nak ambil, tuliskan. Lepas tu kalau nak post kat social media you all dan tag kita orang ke, or hashtag Najib Asaduk, or hashtag Momentum, hashtag Iza Rahiman ke, boleh. Kemudian share lah, kami pun dapat baca. Oh you mention kita orang, dapatlah kami baca. Oh ni dia tulis, oh ni dia faham. Nanti besok ni cara pemahaman lusa dia. Tulat kita buat lagi baik, InsyaAllah. Jaga diri kan? semua Kan, empower family, empower juga lah. Diorang ada yang baru first time join. So kita selalu bagi tahu kita ada Telegram juga. Telegram Najib Asaduk. So kalau kita ni memang chill-chill je untuk live, tapi kalau nak tahu lebih lanjut tentang momentum internet ke, tentang program kita ke, masuk Telegram Najib Asaduk. Okey, itu saja. Kat situ kita boleh sampaikan info lagi insya-Allah. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai suka saya share nanti saya masuk lagi lepas Bye-bye. bersenam tu Boleh sambung balik. Sambung. Saya nak bagi tahu satu rahsia
Suami saya memang seorang yang sangat serius. Sayang, tak payahlah dengar ni rahsia. Suami saya seorang yang sangat serius. Suami saya seorang yang sangat garang. Dulu saya kahwin dengan, ni sikit je 1 minit. Suami saya, bila masa saya baru-baru kahwin dulu, saya kena antara nasihat-nasihat saya pada beliau ialah, baru kahwin. Saya punya pemerhatian kan, saya kata, woi, garangnya lelaki aku dengan adik-adik dia. Padahal adik-adik dia dah besar tau. Adik ipar saya dah 38, adik ipar saya seorang tu dah 37, yang lain dah 32, 31, macam tu. Dah besar-besar waktu saya kahwin tu. Yang bongsu pun saya ingat saya 20, sorry dia lah kalau Kak Izzah lupa, 22 ke 23, dah besar. Dia punya garang tu, saya kata, sampai saya cakap apa? Bang, boleh tak abang dengan adik-adik tak payah garang macam tu, adik-adik dah besar. Punya garang suami saya. That's why saya bersyukur Allah Ta'ala. Ni semua kerja Allah. Sebab tu saya jadi isteri, saya kena bersyukur banyak-banyak. Kalau saya buat hal, sebenarnya saya yang tak bersyukur. Tuan-puan, kita isteri ni boleh masuk neraka sebab tidak bersyukur kepada suami. Bukan suami buat jahat satu kali je, kita dah membentak-bentak. Kita dah rasa macam rumah tangga ni rumah tangga yang tak adil. Tak boleh tuan-puan, bahaya untuk kedudukan kita di syurga nanti. So kita kena selalu ingat, ujian isteri adalah tidak mensyukuri suami. Kan? So suami saya, dia punya bagus yang saya bersyukur lah. Saya bersyukur. Sampai sekarang dah 13 tahun. Actually kami dah kenal 8 tahun. Kami dah kahwin 13 tahun. Means kami total kenal dah 21 tahun ada tak? 21 tahun. Suami saya memang dengan saya, bila dengan saya baru dia berubah karakter. Baru dia, sebab apa tahu? Saya rasa dia nak melayani saya. Dia nak menyantuni saya sebagai seorang wanita yang dia sangat sayang. Orang Jawa memang garang pun. Taklah, janganlah. Kalau nak kata garang, suami saya orang Bugis. Saya Jawa, kan? Tetapi saya punya bersyukur itulah dia. Kalau tuan-puan nampak suami saya berlawanan karakter kadang-kadang, itu sebab saya di sebelah dia. Dan saya memang karakter, Allah Ta'ala, nampak tak Allah susun rumah tangga tu macam mana? Kan? Dia karakter yang memang garang, karakter tegas, karakter anak sulung. Dia saya cakap apa? Abang dengan adik-adik abang dulu, abang tak main cakap-cakap, abang sepak je. Saya macam, sepak? Memang main sepak bahasa lelaki ni ke adik-adik dia, kan? So saya kata, sebab itulah mungkin Allah Ta'ala satukan dengan saya, yang memang saya ni orangnya dari segi tindakan tu lembut. Saya tak suka tengok benda-benda keras. Saya tak suka tengok orang cakap keras. Cakap kasar, pada saya cakap kasar ialah macam ni. Pada saya ni cakap kasar. Tapi actually cakap kasar yang sebenar adalah orang tu tak jaga bahasa. Orang tu kalau marah cakap bukan-bukan. Tu cakap kasar. So bila kami berkahwin, banyak benda yang saya blend. Saya blend untuk masuk ke dalam keluarga beliau. Beliau juga saya tengok berusaha keras untuk blend masuk dalam keluarga saya. Okey tuan-puan, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bugis macam kakak ipar saya Bugis. Abang saya Jawa. Okey, jaga diri semua. Saya nak cakap orang Bugis garang. Betul, Nur Alia. Saya pun sokong kenyataan tu. Tetapi pada mereka mungkin garang itu adalah diperlukan untuk menjaga maruah family. Okey? Okey, stay tune Bugis and Jawa. Assalamualaikum.